Selamat datang ke channel Juga Chong, dan hari ini Juga Chong akan kongsikan satu gambaran yang saya rasa sangat penting bagi bab 4 hingga 4, iaitu menentukan rantau bagi sesuatu set. Jadi biasanya kita akan lihat dalam soalan peperiksaan tu, kita akan sentiasa diminta untuk lorikkan kawasan yang diwakili oleh sesuatu set. Jadi saya rasa ini memang satu gambaran yang anda mesti kena kuasai untuk bab 4 hingga 4. Jadi dalam video ini saya akan imbas kembali dahulu asasnya. Selepas tu kita akan teroka dengan lihat 4 contoh. Jadi pertama sekali kita akan imbas kembali asasnya dahulu. Jadi untuk bahagian ni anda mesti kena tahu apakah bahagian yang diwakili oleh tata tanah set di sini. Jadi N ini adalah maksudnya persilangan. Jadi persilangan A dan B itu maksudnya adalah kawasan yang dikongsi sama oleh A dan B, iaitu bahagian yang di tengah-tengah ini. Dan apa beza untuk yang kedua ini pula adalah kedua ni atas ni ada satu koma ni maksudnya adalah pelengkap. Kalau pelengkap tu maksudnya adalah selain daripada bahagian itu. Jadi selain daripada bahagian persilangan tu maksudnya adalah semua yang di luar ini. Jadi inilah bahagian pelengkap bagi persilangan set A dan set B itu. Jadi anda akan lorikkan semua yang di luar kecuali bahagian yang persilangan itu. Jadi begitulah untuk persilangan. Sekarang pula kita lihat untuk kesatuan. Jadi untuk U ini adalah kesatuan. Jadi U ini sebenarnya singkatan daripada bahasa Inggeris union lah. Jadi kesatuan set A atau set B itu anda juga boleh fahamkan sebagai tambah. Semua set A tambah dengan semua set B. Jadi semua A dan semua B di sini. Ini adalah kesatuan. Dan kalaulah anda nampak ada pelengkap tu, maksudnya adalah selain daripada bahagian tu. Jadi selain daripada kesatuan tu adalah bahagian yang di luar ini. Jadi bahagian yang selebihnya. Jadi inilah pelengkapnya. Jadi anda mesti kena fahamkan ini dahulu sebelum kita lihat gabungan operasi set. Jadi untuk gabungan operasi set tu sebenarnya kita ada tata tertibnya, iaitu apa yang kita perlu lihat dahulu. Jadi apabila ingin menentukan rantau bagi sesuatu gabungan operasi set, kita perlu tentukan dahulu tertib langkah penyelesaiannya, iaitu apa yang kita perlu lihat dahulu. Jadi kita akan mulakan daripada set dalam kurungan dahulu. Jadi sentiasa kita lihat dalam kurungan. Lepas tu untuk selebihnya kita akan lakukan operasi itu dari depan ke belakang. Maksudnya daripada kiri ke kanan lah. Jadi di sini kita lihat contoh pula. Lorikkan rantau bagi set berikut. Jadi kalau anda nak cuba tu, anda boleh pausekan video, anda cuba dahulu sebelum lihat penerangan daripada Cikgu Chong lah. Jadi kita lihat contoh pertama ni. Jadi contoh pertama ni tak ada kurungan, maka kita akan lihat daripada depan ke belakang. Jadi kita akan lihat dahulu yang depan ni, kesatuan set A atau B. Kesatuan set A atau B itu maksudnya semua A dan semua B. Lepas tu baru kita lihat yang belakang, iaitu bersilang dengan C. Jadi yang depan tu di mananya? Depan tu sebenarnya adalah bahagian ni, semua A, semua B. Dan daripada bahagian ni, manakah yang bersilang dengan C? Yang bersilang dengan C itu hanya adalah ini sahaja. Jadi anda perlu mampu faham jawapan yang dikenalki oleh soalan tu sebenarnya itu saja. Jadi yang lain tu kita boleh padamkan lah. Jadi itulah jawapan untuk A. Jadi untuk B pula kita kena lihat kurungan dahulu. Jadi untuk yang kurungan tu, maknanya kurungan tu adalah bahagian ni, B bersilang dengan C. Lepas tu kita lihat yang di luar, kesatuan A. Maksudnya kita akan tambah sekali dengan A. Jadi jawapan kita tu tambah sekali A adalah ini. Jadi sekarang kita hanya lorikkan semua jawapan tu, iaitu inilah jawapannya. Jadi agak senang saja. Jadi di sini saya imbas kembali atau terangkan sekali lagi. Untuk A tak ada kurungan, kita akan mulakan daripada depan ke belakang. Lepas tu untuk B pula kita lihat dahulu dalam kurungan, lepas tu kita semak yang di luar. Jadi macam tu. Jadi untuk C dan D tu sama juga. Beza C dan D dengan A dan B tu, untuk C dan D tu kita ada set semester lah. Maksudnya adalah segi 4 macam ni yang ada luang di luar tu. Jadi sekarang kita lihat kurungan tu. Jadi untuk C tu memang keseluruhannya dalam kurungan, dan ingat dia adalah pelengkap. Jadi kita semak dahulu yang di dalam tu.
Jadi semak daripada depan ni, A bersilang B, bersilang B tu di sini. Lepas tu kesatuan C, maksudnya tambah sekali dengan C. Lepas tu baru kita lihat yang di luar kurungan tu, iaitu dia mau pelengkap. Jadi pelengkap tu maksudnya kita akan lorotkan semua bahagian yang di luar, kecuali bahagian yang kita lukiskan tadi. Jadi kita lorotkan bahagian yang di luar ini. Jadi jangan masuk ke dalam bahagian dalam kurungan tu sebab dia mau pelengkap. Jadi bahagian ni. Okey, jadi begitulah jawapan untuk C ini. Jadi kalau anda tak mahu mengirukan, yang ni kita boleh padamkan. Jadi jawapannya adalah ini. Untuk C. Jadi untuk D pula kita lihat. Yang dalam kurungan dahulu, kesatuan A atau C dan ada pelengkap. Jadi A atau C tu di mana? A atau C tu semua A, semua C. Tapi dia adalah pelengkap, maksudnya yang di luar ni lah. Bersilang dengan B. Jadi yang di luar A dan C tu bersilang dengan B, maknanya hanya bahagian ini sahaja. Jadi anda perlu berlatih macam mana untuk menentukan rantau yang diwakili oleh set ini. Jadi utamakan dahulu dalam kurungan dan semak adakah pelengkap atau tidak. Kalau pelengkap tu maksudnya selain daripada bahagian tu. Lepas tu, selepas kita lihatkan kurungan, kita lihat yang di luar tu. Pastikan anda tahu macam mana bezakan persilangan dan kesatuan tu. Jadi begitu saja perkongsian kali ini. Saya harap video ini dapat membantu adik-adik semua untuk lebih memahami macam mana kita tentukan rantau yang diwakili oleh sesuatu set. Jadi begitu saja untuk kali ini. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi.